Kejohanan Wushu Piala Dunia Taulu edisi ketiga di Yokohama, Jepun. Pasukan negara berjaya menambah pungutan pingat emas menerusi Wong Weng Son. Atlet berusia 32 tahun itu mempamerkan gerakan kemas untuk mengutip 9.773 mata dalam acara Jianshu lelaki. Weng Son menewaskan wakil tuan rumah yang mengumpul 9.766 mata diikuti atlet Nepal di tempat ketiga. Kem Wushu negara turut menambah koleksi pingat pengurusi Tan Cheong Min yang meraih perak dalam acara Nanchuan wanita selepas meraih 9.770 mata. Pingat emas menjadi milik atlet Indonesia dengan pungutan mata 9.773 manakala wakil Hong Kong meraih tempat ketiga. Sementara itu, Clement Ting Su Wei menamatkan saingan dalam disiplin Wushu lelaki di tempat keempat manakala Sydney Chin Sai Juan ke-6 dalam disiplin Tajijian wanita. Sehari sebelum tamat kejohanan, kontingen Malaysia telah mengumpul 2 emas, 2 perak dan 2 gangsa. Kementerian Belia dan Sukan KBS gesa semua persatuan serta klub bina badan memandang serius dan memperbanyakkan program pendidikan anti-doping. Ia sebagai usaha mendidik atlet mengenai bahaya penggunaan bahan terlarang dalam sukan, khususnya di peringkat amatur. Menterinya Hannah Yeoh memaklumkan langkah itu harus diberikan lebih awal kepada atlet-atlet muda. Ini adalah atlet-atlet baru kita. Jadi sia-sia kalau kita tak bagi pendidikan mengenai doping, bagi pendidikan melalui Adamas. Jadi saya gembira Adamas ada datang untuk buat program kesedaran dan ini cara untuk kita bergerak ke hadapan safe sport. Safe sport, sukan selamat untuk semua. Beliau ditemui di kejohanan Bina Badan Mr. Enrich 2024 di Serdang. Kejohanan berkenaan berjaya himpunkan 527 peserta sekaligus meletakkannya dalam Malaysia Book of Records. Edisi kali ini turut memperkenalkan kategori baharu iaitu melibatkan atlet-atlet badan beruniform. Sebuah syarikat konglomerat terkemuka di Sat Group Sdn Bhd berhasrat untuk ambil alih semua kepentingan saham dan liabiliti dalam Darul Aman Football Club Sdn Bhd atau DFCSB sekaligus menjadi pemilik baharu pasukan Kedah Darul Aman KDA FC. Pengerusi eksekutif di Sat Group, Datuk Seri Azizul Tandek berkata hasrat untuk memiliki skuad hijau kuning bukanlah sekadar cakap. Sebaliknya, beliau terpanggil untuk bantu pulihkan semula pasukan serta menarik kehadiran ribuan penyokong setia kembali ke stadium. Kami di dalam DSFT Group bersedia untuk bekerjasama memastikan kelab bola sepak Kedah FC ini dapat berfungsi dengan baik dan perancangan kita akan terus mengukuhkan KDAFC sebagai persatuan ataupun kelab bola sepak terunggul di negeri Kedah dan memastikan masalah yang dihadapi hari ini tidak akan berulang. Tambah beliau, pihaknya pernah beri tawaran untuk mengambil alih KDAFC pada tahun lalu namun tidak jadi kenyataan. Satu perbincangan lanjut bersama pemilik majoriti KDAFC, Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar dan pemegang taruh yang lain akan diadakan dalam masa terdekat. Lebih 1,800 peserta seluruh negara menyertai program Jana Manjung Fellowship Ride 2024. Program yang berlangsung di Teluk Batik Lumut itu anjuran Tenaga Nasional Berhad. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof berkata program bukan sahaja mengeratkan hubungan dalam kalangan peminat berbasikal tetapi juga menggalakkan gaya hidup sihat. Di samping itu TNB juga menjalankan program CSR di mana juga memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan di kalangan masyarakat setempat. Apatah lagi di sinilah TNB menjanakan tenaga iaitu tenaga mereka dan sebab itu dia memberi balik kepada masyarakat setempat. JMFR 2024 yang juga diadakan bersempena ulang tahun ke-75 TNB melibatkan kayuhan sejauh 75 km bermula di pantai Teluk Batik dan berakhir di lokasi sama.
Penganjuran Sukan Hari Wartawan Nasional Hawana akan dimasukkan dalam kalender bermula tahun depan. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata kejohanan tahunan tersebut akan melibatkan lebih ramai pengamal media dari negeri lain. Sepada program Sukan Hawana, saya amat alu-alukan dan saya lihat ada potensi untuk kita laksanakan dengan skala lebih besar tahun depan, memandangkan kita ada keterlibatan beberapa kelab media negeri-negeri. Jadi saya nampak mungkin kita akan bincang apa yang kita boleh bantu untuk kukuhkan lagi. Tambah Fahmi, penganjuran program seperti ini mampu merapatkan silaturahim dalam kalangan pengamal media tempatan. Beliau ditemui pada kejohanan bola sepak 9 sebelah dan bola jaring antara media sempena Sukan Hawana di Taman Melawati. Seramai 16 peserta dari dalam dan luar negara menyertai kejohanan Waris Fight Night International Challenge 2024. Ia julung kali dianjurkan Persatuan Muay Thai Negeri Sembilan. Timbalan Presidennya Muhammad Faizal Muhammad Hanif berharap penganjuran ini dapat membuka ruang mengembangkan sukan Muay Thai di Negeri Sembilan. Harapan kami supaya Muay Thai ini terus berkembang di Negeri Sembilan dan terus maju untuk sampai ke Sukan Olimpik nanti. Itulah hajat Persatuan Muay Thai Negeri Sembilan di mana kami akan cuba adakan event ini setiap tahun untuk rakyat Negeri Sembilan. Kejohanan itu turut disertai 60 petinju amatur. Tambah Muhammad Faizal, selain mencungkil bakat dalam sukan Muay Thai, Persatuan Muay Thai Negeri Sembilan turut mengadakan kursus jurulatih serta kursus pengadil kepada mereka yang berminat dalam sukan tersebut. Saingan La Liga, Barcelona mudah benam musuh tradisi Real Madrid 4-0 di Bernabeu. Ia merupakan kekalahan kedua tuan rumah dalam 42 perlawanan Liga. Separuh masa pertama menyaksikan tidak sebarang dapat dijaringkan kedua-dua kelab. Penyerang Barca, Robert Lewandowski, kemudian meletakkan pelawat selesa mendahului selepas meledak 2 gol pantas di babak kedua. Asakan demi asakan yang dilancarkan anak buah Hans Flick terus membuahkan hasil apabila giliran sebelum pemain remaja Lamine Yamal sekaligus menjadi pemain termuda menjaringkan gol dalam aksi El Clasico pada usia 17 tahun 106 hari. Kapten Rafinha kemudian melengkapkan kemenangan Barca dengan gol keempat minit ke-84. Ia dapat kemenangan pertama Barca ke atas Real sejak Mac 2023. Barca terus mendahului Liga dengan 30 mata, 6 mengatasi Real. Sekian berita perdana dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.